Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 2. Okey ya, jadi untuk kelas kita pada minggu ini kita akan masuk ke tema yang terbaru. Kerana kita telah menamatkan pembelajaran untuk tema kemahiran geografi. Dan pada minggu ini kita akan masuk ke tema geografi fizikal ya. Okey, jadi untuk tema geografi fizikal pada tahun ini untuk tingkatan 2 ini kita akan ada dua tajuk utamanya juga, iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim serta cuaca dan iklim di Malaysia. Jadi untuk hari ini kita akan tengok untuk tajuk pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Okey. Okey, jadi apakah objektif yang kita ingin capai pada hari ini? Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ialah mengenal pasti dua cara pergerakan bumi, menerangkan tentang putaran bumi dan peredaran bumi, dan menunjukkan kesan putaran bumi. Okey, itu antara objektif yang perlu kita capai pada minggu ini. Okey ya, jadi terus kepada slide kita untuk hari ini. Okey, jadi tajuk untuk bab 3 ni, bawah tema geografi fizikal untuk pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim ini antara tajuk yang berat lah bagi geografi tingkatan 2 ni. Kerana ini melibatkan berkaitan satu bahagian ya, ada satu bahagian itu berkaitan dengan kejadian 4 musim tu yang selalu menjadi satu yang sukar untuk pelajar nak menguasai tajuk tu kan. Okey, jadi tak apa, kita akan lihat secara perlahan. Jadi sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, secara sepintas lalu kita lihat dahulu tentang sistem suria kita kan untuk tajuk ni. Okey, sistem suria kita ni terdiri daripada satu punca tenaga utama bagi sistem planet kita ini, iaitu matahari. Dan dalam gambaran planet ni kamu boleh nampak susunan planetnya, iaitu daripada Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus dan Neptun, iaitu terdiri daripada 8 planet utama. Kemudian yang kita akan lihat pada hari ini ialah berkaitan dua cara pergerakan bumi ya. Pergerakan bumi di dalam sistem suria ini terdapat dua jenis pergerakan, iaitu putaran bumi dan juga peredaran bumi. Okey, jadi apa yang kita akan nak tahu, kita belajar tentang pergerakan bumi. Yang pertama ialah putaran bumi. Putaran bumi cirinya yang pertama ialah putarannya mengikut arah dari barat ke timur ya. Iaitu arah lawan pusingan jam lah. Okey, dari arah barat ke timur. Okey, satu lagi ciri dia ialah ciri putaran bumi ini ialah satu putaran lengkap mengenai masa 24 jam ataupun satu hari. Okey, iaitu kita mengalami siang dan malam tu selama satu hari, putaran yang lengkap. Okey, kerana putaran bumi daripada barat ke timur ini menyebabkan matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Okey, perlawanan lah di antara arah putarannya di barat ke timur dengan matahari terbit daripada timur ke barat dan terbenam di barat. Okey, kesan dari putaran bumi ini juga menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam, menyebabkan berlakunya air pasang dan surut ya, air laut pasang dan surut. Ada banyak lagi yang kita akan tengok dalam slide yang seterusnya. Peredaran bumi juga ialah proses bumi mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Okey, mengikut orbitnya. Peredaran yang lengkap bagi peredaran bumi ialah 365 1/4 hari atau 1 tahun. Peredaran bumi mengakibatkan perbezaan ketinggian matahari.
Okay, kita akan tengok tentang perbezaan ketinggian matahari itu ialah pada garisan latitude lah. Kalau kamu ingat ya, kita belajar garisan latitude di kelas 1 dah itu. Dahulu itulah fungsinya untuk kita lihat juga perbezaan ketinggian matahari mengikut garisan latitude. Okay, menyebabkan siang dan malam tidak sama panjang kerana peredaran bumi. Sesuatu masa kita akan rasa siang dan malam tu sama panjang. Satu masa kita rasa siang lebih panjang dan malamnya pendek, itu berbeza kan. Okay, menyebabkan kejadian 4 musim. Okey, pergerakan bumi. Putaran bumi berlaku di atas paksinya. Okey. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, dua jenis pergerakan iaitu putaran dan peredaran. Okey, ini dalam gambar rajah ni ditunjukkan. Ini menunjukkan bahawa bumi yang berputar pada paksinya, ini paksi dia daripada kutub utara. Kutub selatan yang condong ya. Bumi ni tidak berputar tegak kan, tidak berputar tegak tapi sedikit condong. 23,5 darjah condongnya, sengit ke sebelah kanan kan, ke sebelah timur, sengit ke sebelah timur. Nampak sengit macam tu. Kemudian putaran dia ialah daripada barat ke timur, nampak ni. Putaran dia daripada barat ke timur iaitu mengikut arah lawan pusingan jam. Dan sambil bumi ni berputar, bumi juga beredar. Okay. Putaran ni ialah bumi berputar di satu tempat saja dia boleh berputar. Sambil dia berputar tu dia beredar mengelilingi matahari di dalam orbitnya. Inilah orbit dia yang berbentuk bujur ataupun berbentuk elips ya. Bujur juga disebut elips, mengelilingi matahari. Okey. Inilah laluannya kan. Satu peredaran lengkap mengelilingi matahari adalah 365 1/4 hari ataupun 1 tahun. Okey. Ini gambar rajah tentang proses putaran dan peredaran. Okey, ini adalah satu video tentang putaran dan peredaran bumi. The axis of the Earth is an imaginary line on which the Earth rotates. Okey, inilah yang dimaksudkan cikgu katakan tadi. Putaran bumi pada paksinya itu condong 23,5 ke arah timur untuk menunjukkan daripada kutub utara. Ini kutub utara di atas ni, bawah ni kutub selatan, dia condong kan. Dan ini ialah garisan merah ni ialah garisan khatulistiwa, kemudian ini ialah sartan, ini ialah jadi, dan ini ialah garisan Arktik, dan bawah ni ialah garisan Antartik lah. Okey. Okey, kamu tengoklah ini perbezaan. Inilah cikgu katakan tadi ni, ketinggian matahari itu berbeza mengikut ketinggian garisan lah. Kadang-kadang matahari berada di garisan khatulistiwa, kadang-kadang di sartan, kadang-kadang di jadi. Okay, berbeza mengikut tarikh dia. Nanti kita akan belajar lah kan. Okay, kalau kita tengok pada sekarang ni, iaitu hari ni ialah 8 hari bulan 3 kan, dan dijangkakan pada tarikh 20 hari bulan 3 ya. 20 bulan 3 ataupun 19 bulan 3, saya lupa ya. Tetapi kejadian tu pada minggu hadapan ya. Pada minggu hadapan kamu cek balik lah. Nanti cikgu cek balik, cikgu akan maklumkan dalam grup WhatsApp. Di antara 19 hari bulan 3 ataupun 20 hari bulan 3 nantilah. Kan minggu depan tu, matahari akan berada tegak di garisan khatulistiwa. Okay? Ketika matahari berada di garisan khatulistiwa ni, bumi akan mengalami siang dan malam yang sama panjang. Okay? Minggu depan. Ini nanti cikgu akan maklumkan bila kat tarikhnya. Dan kita akan boleh lihatlah kejadian matahari berada di garisan khatulistiwa tu. Bila matahari berada di garisan khatulistiwa ni, kita akan dapat melihat satu kejadian pada waktu tengah hari tu, bila matahari tegak di atas kepala kita. Okay, akan berlaku kejadian tiadanya bayang-bayang kan. Bayang tu tak ada kerana matahari betul-betul tegak di atas kepala, jadi bayang-bayang pun tiada. Okay, nanti kita akan tengok nanti lah. Okay, sambungan pada video ni kamu tengoklah, dia menerangkan tapi dalam bahasa Inggeris lah. It links up the two poles. Both the axis and the Earth are tilted at an angle of 23.5 degrees during a revolution. The tilting of the axis results in direct sunlight falling on different places
during different seasons. This causes variations in the duration of Okey, kamu nampak tu sambil bumi berputar, bumi juga beredar mengelilingi matahari. Nampak kan? Sambil berputar, bumi beredar mengelilingi matahari. Itulah pembezaan proses putaran dan juga peredaran. Okey. Bahagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang dan bahagian bumi yang di belakang akan mengalami malam. Okey. Dan matahari juga akan bergerak berbeza pada setiap garisan, sama ada matahari itu tegak di khatulistiwa, satan ataupun jadi. Okey. Jadi seterusnya putaran bumi. Ciri bagi putaran bumi yang pertama ialah bumi berputar di atas paksinya, okay, yang condong 23,5 darjah hari itu ke arah timur. Paksi bumi ialah garisan bayangan melintasi bumi dari kutub utara ke kutub selatan. Okay. Garisan bayangan lah, dia tak ada lah. Kalau kita pergi duduk kat garisan lepas, kita tak nampak lah garisan paksi tu kan. Ia hanyalah bayangan yang dicipta oleh manusia. Okey, paksi bumi condong 23,5 pada satah tegak yang cikgu telah tunjuk dalam gambaran tadi tu. Okey, bumi berputar dari barat ke timur, itu adalah ciri putarannya. Okey, satu putaran lengkap mengambil masa 24 jam ataupun 1 hari. Kesan putaran bumi ni ialah menyebabkan berlakunya perbezaan waktu tempatan. Okey. Kerana bumi berputar ialah berlakunya perbezaan waktu. Contohnya kita di Malaysia, sekarang ni ialah pukul 10 pagi. Okay. Kalau di tempat lain yang berbeza garisan longitude-nya akan berbeza waktunya. Okay. Kalau di dalam peta tu, nanti kita akan tengok peta lampu tab, cikgu akan beritahu tentang perbezaan waktu tempatan. Okay. Kesan lain putaran bumi ialah menyebabkan kejadian siang dan malam. Kemudian menyebabkan air pasang dan surut. Okay, air laut pasang dan surut ialah kesan putaran bumi lah. Okay, itu penting pada kejadian semula jadi itu. Okay, dan juga satu lagi ialah putaran bumi juga menyebabkan berlakunya pembiasan angin dan arus lautan. Okay, angin terbias disebabkan oleh putaran bumi. Okay, dan arus lautan yang berlaku menyebabkan pembawakan kepada perbezaan ombak tu kan, susah nak cerita juga kan. Ini ialah bahagian geografi untuk bahagian atasnya, bahagian mengatas. Okay, nanti kalau ada yang disentuh, cikgu akan terangkan. Okey, ini ialah tentang kejadian putaran bumi. Okey, ini ialah tentang satah orbitnya. Okay, garisan khatulistiwa akan menjadi condong kerana bumi ni dia putaran dia akan condong kan, dia tak akan jadi lurus lah kerana bumi ni condong kan, jadi garisan khatulistiwa pun akan menjadi condong. Okay, dia kutub utara. Okay, nampak kutub utara tu condong ke timur 23,5 ni garisan tegak, 23,5 ke kutub utara. Di sini condong macam ni kan, condong. Kutub selatan pun condong, jadi garisan khatulistiwa pun akan condong macam ni. Okay. Putaran dari barat ke timur. Okay. Paksi bumi yang condong oleh terangkan tadi. Okay. Kesan putaran bumi, inilah gambarannya. Okay. Kejadian siang dan malam. Bahagian bumi yang menghadap ke arah matahari akan mengalami siang, dan bahagian belakang yang membelakangi matahari akan menjadi malam. Okay. Kejadian siang dan malam akibat daripada putaran bumi. Okay. Bahagian hadap matahari mengalami siang, bahagian membelakangkan matahari berada dalam keadaan gelap dan mengalami waktu malam. Okay. Seterusnya, perbezaan kesan putaran bumi adalah perbezaan waktu tempatan. Okay. Kerana bumi berputarlah menyebabkan berbeza waktu tempatan mengikut garisan longitude. Kan? Di tingkatan 1 tu kita dah belajar. Ini ialah garisan longitude, garisan daripada kutub utara ke kutub selatan. Okay. Setiap garisan ni membahagikan pada zon waktu. Jadi dunia kita ni ada 24 zon waktu lah. Kerana setiap 1 darjah bersamaan, kan, longitude ni ada 360 darjah. Jadi 1 darjah bersamaan dengan 4 minit. Jadi 15 darjah bersamaan dengan
60 minit iaitu 1 jam. Okay. Contoh dia kata ni 60 darjah barat pukul 3 pagi. Yang negara yang berada di garisan 30 darjah barat pula akan mengalami waktu 4 pagi. Okey. Semakin ke barat dia akan semakin lebih lewat lah kan. Dia masih 3 pagi, sini dah 4 pagi dah, nak masuk lebih awal kan. Kalau bahagian timur ni dia akan lebih awal lagi. Kita tengokkan perbezaan. Okay. Sini 5 pagi. Okay. Semakin kecil darjah baratnya tu semakin awal. Okay. Semakin awal 5 pagi. Okay. Dan di garisan longitude 0 darjah tu ataupun garisan meridian pangkal waktu 6 pagi. Kalau di sini dia lebih awal kan, di timur lebih awal kerana matahari terbit dari timur kan, jadi timur kan lebih awal. Okay, 7 pagi dia kata. Okay, kerana putaran bumi lah menyebabkan berbezanya waktu di setiap kawasan. Okay, perbezaan waktu tempatan. Okay, itu diterangkan perbezaan waktu 1 jam bagi setiap 15 darjah longitude. Setiap 15 darjah longitude bersamaan dengan 60 minit iaitu 1 jam. Okay, 360 darjah bagi dengan 24 jam sama dengan 15 darjah. Okey. Okey, semua tempat di longitude sama mengalami waktu tempatan yang sama. Okey. Contohnya macam kita di Malaysia ni, zon waktu kita berapa Zon waktu bagi negara Malaysia kita ni sudah lupa dah kan macam kita. Tapi zon waktu kita Kuala Lumpur tu, garisan longitude Kuala Lumpur ni akan sama dengan Hong Kong kan. Jadi kalau kita waktu kita sama dengan waktu di Hong Kong kan. Kena berada di garisan latitude dan garisan longitude yang sama. Okay, masa bumi putar 1 jam 4 minit. Waktu dikira berdasarkan meridian pangkal 0 darjah. 0 darjah ni ialah meridian pangkal lah, 0 darjah jadi GMT. Okay, waktu ini disebut waktu tempatan. Okay, waktu tempatan di sebelah timur adalah lebih dahulu, lebih awal lah daripada waktu tempatan yang tak di sebelah barat kerana lebih lewat. Okay, inilah nama dia. Okay, setiap negara yang berada di longitude ni waktu dia sama. Okay, macam Malaysia di sini. Okay, garisan yang berada di sini akan sama waktunya. Okay, bukan Hong Kong kali tu ya. Hong Kong di sini ya. Hong Kong di sini. Okay, kalau garisan ni dengan sama dengan waktu di negara China ada perbezaan. Okay, maaf ya. Okay, jadi kamu boleh semak lah garisan apakah yang berada sama dengan Kuala Lumpur di sebelah China sana kan, di sebelah Rusia atas ni pun sama juga, di sebelah Mongolia ni, di sebelah atas kita tu Thailand kan, akan sama waktunya. Negara yang berada di garisan longitude yang sama waktu dia. Okay, kecuali dia terletak di berbeza garisan yang berbeza darjahnya, barulah waktu dia pun tidak sama. Okey, bumi dia bagi kepada 24 zon waktu pada 24 jam. Perbezaan setiap zon waktu ialah 15 darjah atau 1 jam. Okey, macam kita Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Okey, kalau tak disamakan zon waktunya kan, memang kita akan berbeza waktu jam. Kerana dahulu waktu kita ada waktu Semenanjung dengan waktu Sabah dan Sarawak, tapi telah samakan waktu Semenanjung dengan Sabah Sarawak, jadi disatukan zon waktu kan, jadi kita kira sama lah. Kalau masa cikgu kecil-kecil dulu waktu dia berbeza, dia akan lari 1 jam. Akan nampak garisan ni Semenanjung dengan Sabah Sarawak berbeza zon dia, zon yang waktu yang berbeza. Okay. Malaysia terletak di zon waktu 105 darjah timur. Okey, 105 darjah timur. Waktu piawaian 7 jam lebih awal daripada waktu mean Greenwich. Okey, Greenwich di sinilah Greenwich ni. Okey, Greenwich. Okey. Okey ya. Okey, seterusnya kesan putaran bumi yang ketiga ialah pembiasan angin lazim. Okey, angin akan bergerak daripada kutub utara ke garisan khatulistiwa dan juga daripada kutub selatan ke garisan khatulistiwa. Bila angin tu bergerak dalam garisan yang lurus, kerana bumi berputar, angin akan terbias, nampak tu. Dia buat garisan yang melengkung tu, angin akan terbias lah. Okey, ke kiri ataupun ke kanan.
Okey, putaran bumi yang berlaku dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi iaitu daya Coriolis. Okey, daya Coriolis. Daya Coriolis ini boleh menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim dunia. Okey, angin akan terbias. Tarikan graviti bumi menyebabkan pergerakan angin terbias ke kanan di hemisfera utara. Okey, hemisfera utara dia bergerak di atas tu, terbias ke kanan. Gerakan tiupan angin terbias ke kiri di hemisfera selatan. Di hemisfera selatan dia bergerak terbias ke kiri macam ni. Okey, seterusnya kesan putaran bumi seterusnya untuk putaran bumi ialah kejadian pasang surut kerana bumi berputar. Berlakunya kesan air pasang dan air surut. Air pasang juga dipengaruhi oleh tarikan graviti bumi kan. Bahagian ni akan mengalami kejadian air pasang dan bahagian yang atas dan bawah ni akan mengalami kejadian air surut. Okey. Bahagian hadapan dengan belakang ni ialah air pasang. Okay. Daya tarikan graviti bulan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan berlaku 2 kali dalam sehari disebabkan oleh tarikan graviti yang berlaku di antara bumi dan bulan. Bumi dan matahari. Okey. Berdasarkan gambar kita nampak kawasan B dan D akan mengalami peningkatan air laut. Okey. B dan D ni adalah air pasang jadi air akan naik. A dan C pula air surut jadi air laut akan turun kan macam tu. Okey, peredaran bumi ni pula kita akan lihat pada minggu depan. Cukup setakat dulu kita belajar. Tak terlalu banyak bahagiannya. Jadi kita rujuk pada buku teks kamu. Okey, buku teks kamu ini dia muka surat 32. Okey, sama saja yang kita belajar tadi. Okey. Gambaran dia tadi sama saja. Okey, jadi cikgu nak bagi tugasan kepada kamu lah. Tugasan kamu ialah kamu salinlah nota untuk tajuk ni. Okay, tulis tajuk dia dulu bab 3 pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Jadi nota kamu ialah tuliskan tentang putaran bumi ni, tentang rajah ni. Tentang putaran bumi. Sebelum tu yang maaf salin ni dulu muka surat 34 ni, salin yang ni dulu pergerakan bumi. Sistem suria. Gambaran ni tak perlu lukis lah ya. Salin ni saja. Pergerakan bumi. Salin 2 ni. Kemudian terus kepada putaran bumi. Lukis gambar rajah ni dan nota-nota dia ni. Dan kamu masukkanlah kesan-kesan putaran bumi. Salin ni kejadian siang dan malam. Perbezaan waktu tempatan. Pembiasaan angin lazim. Salin nota ni. Dan kejadian pasang surut. Kemudian kamu jawablah soalan uji diri 3.2 di muka surat 38. Soalan ni bolehlah kamu jawab. Okey. Jadi cikgu rasa itu sajalah untuk kita punya bahagian pada minggu ni. Tajuk kita pun berat juga sebenarnya. Kita akan pergi pada bahagian seterusnya nanti. Okey, jadi sebarang penyoalan tentang tajuk ni boleh tanya cikgu. Jadi cikgu rasa itu sajalah untuk bahagian dan buatlah tugasan, nota dan latihan di muka surat 38. Latihan ini ya. Baiklah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.